Okey, Ah, Bu. tengok tu sudah segak bergaya. Ada Yuni di sini. Mana lagi yang saya nak nampak wajahnya? Okay, kalau ikut ramai sini. Okay. Kita ada Ella. Siapa lagi? Kita ada Rosiana, Novia. Okay. Ramai student Pak Sukirman ni di sini. Berapa semuanya total? Total ada 80. 80. Bagusnya, ramainya. Okey. Okey, boleh kita mulai? Boleh. Okey. Kita live di YouTube ini. Sudah live ya? Ya. Okey. Okey. Jadi pada minggu ini saya kalau sebelum pada minggu lepas kita sudah belajar tentang integration between games and education. Dan pada minggu ini saya akan memperkenalkan pula iaitu konsep of game based learning. Apa itu yang dimaksudkan dengan game based learning? Apa itu dia punya karakteristik dia? Apa dia punya orang kata dia punya gist dalam GBL ni, macam mana nak implementkan dalam bilik darjah dan sebagainya. Okay? So, level 2, okay? Last week kita dah achieve level 1. So, congratulations to all. So, hari ini kita akan try untuk masuk ke level yang kedua. Okay, so this level, our goal is to understand the concept of game-based learning and gamification. Di sini ada dua terms ataupun dua istilah yang berbeza, iaitu game-based learning dan juga gamification. Tapi keywordnya sama, iaitu game. Ya, okey. Jadi mulai kita kenal dulu apa itu game-based learning. Okay, game-based learning is where game characteristic and principles. Jadi sebelum ni kita dah tahu apa itu yang dimaksudkan dengan games. Dalam games dia ada game characteristic and principles. Jika kita boleh lihat di sebelah sini dalam dalam rajah ini, games ini ada lebih kurang ada 6 common characteristic and principles. Sebenarnya banyak lagi, tapi yang ini selalunya yang common ataupun selalu ada dalam sesuatu games. Pertama, games mesti ada rules. Okay, rules ni maksudnya do and don'ts yang ada dalam games yang kita design. Okay, contohnya, player dia kena ikut turutan, mesti mengikut bilangan siapa dadu yang paling banyak dia dapat. Nombor pada bilangan dadu yang paling banyak dia dapat, dia akan menang ataupun jalan dahulu. Okay, kita dah tetapkan rules macam tu. Okay, dia hanya boleh satu circle sahaja. Kalau kita main dalam board game, contohnya macam dam ular, di sana panggil dam ular juga ke snake and ladder? Game di sana kalau main pernah tahu tak game ular ataupun snake and ladder kalau Englishnya? Yang ada tangga, ada ular, kalau dapat ular dia mesti jatuh ke bawah, macam tu. Okay, ular tangga namanya. Wah, ular tangga. So di situ ada rules and dia punya apa yang boleh ataupun tidak boleh dalam satu games, tu rules. Challenges pula cabaran. Okay, cabaran dari aspek tempoh masa, okay, times, okay, dari segi apa dia punya obstacle, kalau ada apa-apa benda yang kita perlu lalui, contohnya permainan Mario, dia ada obstacle yang macam ada hole lah, okay, ada lubang, kena panjat, gunung and so on, okay, challenges. Goal, okay, goal means the destination of our games, okay, nanti kita punya apa objektif ataupun matlamat permainan itu, okay, nak dapatkan coins yang banyak ke, ataupun mesti sampai di satu tempat yang dah cari-cari barang, kita akan buka kunci ke, okay, itu goals. And narrative. Okay, narrative ni maksudnya ada penceritaan dalam games itu. Selalunya games-games yang berbentuk movie ni lah, kita ada Assassin lah, game Assassin kan. Kita ada games Final Fantasy, kan dia ada cerita kan. So dia ada storyline dia yang boleh membuatkan kita player engage dengan games tu. Sebab orang akan suka main sebab berdasarkan dia punya storyline dia. Okay. Feedback. Okay, feedback ni mungkin dari segi dia punya rewards, dari segi dia punya penalty.
Ya, kalau kita buat games tentang dengan kanak-kanak, dia punya feedback dia mesti berbeza dengan orang dewasa punya games. Jadi di situ pun memainkan peranan yang penting jugalah. Yang terakhir, interaction. Interaction sama ada games tu single player, multiplayer, and then interaction dari segi interface dia, navigation, and so on. So, game-based learning adalah berkaitan dengan permainan. Okay, kita gunakan games dalam kita punya learning activities. Contohnya kita mengajar subjek matematika, di sana dipanggil matematika. Okay, mathematics. And then di dalam matematik tu kita gunakan digital games. Kalau ada, okay, kita gunakan permainan card games ke. Okay, apa-apa sahaja yang membawa ataupun menggunakan game sebagai alat bahan bantu mengajar ataupun kita punya learning teaching aids kita dalam kelas. Okay, faham? Clear semua? Okay. Yang di sini, ini ada cerita baru lah. Yang ini baru semalam berlaku, di mana saya dan juga tim di UPSI masuk satu pertandingan International University Carnival on E-Learning. Di sini kami telah mencipta satu permainan, 2.5D games. Kalau selalu kita dengar 2D games dengan 3D games kan? Di sini kami membina satu permainan yang berbentuk 2.5D. Maksudnya, karakter dan juga aset-aset dekat dalam games tu menggunakan model 3D. Tetapi dia punya environment ataupun dia punya backdrop untuk games tu, kami menggunakan konsep 2D. Jadi nanti saya akan tunjukkan kepada semua video tentang games ini. Games ini dah menang silver award lah dalam IUCEL 2021 ni. Ya, di sini games ni tujuannya untuk melatih ataupun mengajar kanak-kanak belajar bahasa, di sini dipanggil bahasa Melayu lah, ya, bukan English, bahasa Melayu. Okay, so saya tunjukkan, saya sharekan videonya. Okay, sini. Dengar tak? Belum Dengar? muncul juga. Video belum terlihat. Belum. Oh, belum lagi. Kami dengar? Belum. Dengar ke tidak? Tidak. Belum. Okey, Tidak. tak apa. Sudah. Oh, sekarang ni dekat tu ya, dekat slide ya. Ya. Oh, sekejap. Okey, saya faham. Okey, saya stop sharing dulu. Okey, saya sharekan videonya. Okey. Salam sejahtera kepada adik-adik. Kalau gini kena dengar? Iya, dengar. Dengar, Dokter. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada adik-adik. Abang akan menunjukkan tutorial bermain permainan yang bertajuk Hutan. Permainan ini adalah bertujuan untuk adik-adik belajar membaca dan mengenali pantun warisan kita. Di menu utama, pada bahagian bawah skrin, terdapat ikon pintu yang menunjukkan butang exit. Adik-adik perlu klik ikon ini jika adik-adik ingin keluar daripada permainan ini. Ikon play untuk adik-adik memulakan permainan. Jom kita memulakan permainan. Pada bahagian tetapan permainan, adik-adik boleh menetapkan sama ada perkataan ditunjukkan dalam bentuk suku kata, audio latar belakang dapat didengar atau tidak, serta suara pembaca dapat didengari atau tidak. Seterusnya, adik-adik boleh klik ikon next berbentuk anak panah ini untuk meneruskan permainan. Dalam permainan ini, adik akan berperanan sebagai awang. Awang perlu menyelesaikan beberapa cabaran untuk pergi ke pesta diraja. Bagi permulaannya, awang akan bertemu dengan sang kancil untuk mendapatkan maklumat.
Setelah mendapat maklumat daripada sang kancil, adik-adik perlu membantu Awang untuk mencari maklumat yang seterusnya. Sekarang, Awang bertemu dengan sang ayam pula. Jom kita dapatkan maklumat daripada sang ayam pula. Mas, kopi yang halal, tercecer di hutan di kolam biru. Kini pun cemas, jarumnya hilang. Tolong carikan, bantulah aku. Tolonglah aku, atau bilang akan memakanku. Aku juga ingin ke pesta diraja. Adik-adik perlu bantu Awang untuk mencari jarum pula. Di sebalik batu tu ada jarum yang dicari. Setelah Awang mendapat jarum tersebut, jarum akan disimpan di dalam kotak sebelah kanan skrin. Kemudian, Awang akan memberikan jarum tersebut kepada ayam. Ini menunjukkan cabaran pertama telah berjaya diselesaikan dan adik-adik telah berjaya mengumpulkan satu lencana berbentuk kepala ayam pada bahagian atas skrin permainan. Setelah pintu gerbang berjaya dibuka, adik-adik perlu meneruskan pengembaraan untuk mendapat maklumat untuk sampai ke pesta diraja. Raja Sulaiman mengutus surat. Ada pesta di kemah diraja. Banyak makanan, pastinya lazat. Aku mencari suratku di mana. Kali terakhir kami lihat surat itu di atas bukit. Tolonglah carikan surat kami, atau kami tidak dapat menyertai pesta diraja. Kali ini Awang bertemu pula dengan sang buaya. Cabaran Awang pada kali ini adalah untuk mencari surat jemputan yang hilang. Apabila surat jemputan telah ditemui di hadapan Awang, adik-adik juga perlu mengambil lencana kanta pembesar yang menandakan cabaran telah berjaya diselesaikan. Awang perlu bertemu semula sang buaya untuk mendapatkan maklumat yang seterusnya untuk sampai ke pesta diraja. Setelah surat jemputan diserahkan kepada sang buaya, adik-adik akan mendapat lencana berbentuk buaya. Adik-adik perlu meneruskan pengembaraan untuk mendapatkan maklumat untuk sampai ke pesta diraja. Nampaknya sang kancil memohon bantuan Awang untuk mencari sang kerbau bagi merempuh pokok yang tumbang itu, supaya haiwan-haiwan lain boleh melalui jalan itu ke pesta diraja. Setelah Awang berjaya menemui sang kerbau, Tolong, ada pokok tumbang. Kayu terbusuk, kayu rapuh. Biar aku tolong rempuh. sang kerbau bersetuju untuk membantu Awang. Awang telah berjaya membantu sang kancil dan mendapat lencana berbentuk kepala kerbau. Kini, Awang telah berjaya mengumpulkan kesemua lencana dan menuju ke tapak pesta diraja. Akhirnya, Awang berjaya sampai ke tapak pesta diraja dan berjaya mengumpulkan lencana yang menunjukkan cabaran telah berjaya diselesaikan. Tahniah adik-adik. Adik-adik boleh mengulangi permainan ini semula atau menekan ikon pintu untuk keluar daripada permainan. Okey, dah lihat ya tadi? Okey. Sekejap, stop dulu. Jadi ini adalah satu permainan 2.5D yang kami bina ataupun kami develop dan berbawa ke pertandingan, dan alhamdulillah telah berjaya dapat silver lah, belum lagi rezeki dapat gold. Okey. Boleh dipolish lagi. Okey. Games ini dibina oleh pelajar diploma. Jadi saya pasti di sana nanti ni semua pelajar degree kan, mesti boleh buat lagi baik lagi lah ya untuk FYP. Di sana ada final year project ke? Ada. Okay, alright. So dia punya, kalau tengok di situ penceritaan dia lebih kepada untuk macam cerita kanak-kanak. Okay, nak berjumpa dengan haiwan, dan pergi ke pesta diraja, dan dia punya karakter pun lebih kepada kanak-kanak punyalah cerita. And then dia ada satu kelebihan, iaitu dia menggunakan konsep pantun. Di sana ada pantun juga kan? Ada. Jadi dekat situ kita letaklah localization. Kita punya macam Melayu punya pakaian, Malaysia punya persekitaran. Okay? Itu uniqueness lah dalam kita punya untuk menunjukkan perbezaan games kita dengan yang luar. Ya. Okay, kita sambung sikit. Kita sambung sikit lagi. Okay. Okay, itu yang dikatakan dengan game based learning. Maknanya kita menggunakan games dalam
aktiviti pembelajaran. Yang kedua adalah gamification. Okey, ramai yang kadang-kadang keliru apa itu game based learning dan juga gamification. Gamification ini sebenarnya dia adalah satu proses of integrating game playing element into a non-game context in order to motivate participation, engagement and loyalty. Okey, maksudnya di sini dia bukan menggunakan games per se. Maksudnya bukanlah menggunakan game. Ya? Dokter, can you show full screen, please? Oh, sorry. Siap saya show je. Okay. Ni optimize ni tak mau. Okey, boleh nampak? Boleh. Okey, sorry ya. Okey. Diulangi, gamification dia tidak menggunakan games itu semata-mata dalam kita punya learning activities, tetapi menggunakan game playing element. Maksudnya yang elemen yang tadi ni, okay, game design ada rule, challenge, goal semua ni kita masukkan dalam kelas kita tapi tidak menggunakan games. Pening tak? Okay, contohnya kita ada buat satu kelas, kita ada discussion. Okay, discussion ada brainstorming punya session. Okay, Pak Sukirman cakap dalam discussion ini sesiapa yang aktif akan diberi reward 1 bintang dalam setiap kumpulannya. Okay, ada dapat bintang, setiap kumpulan akan dapat bintang. Kalau dalam game punya elemen ni, bintang itu dikategorikan sebagai apa? Siapa boleh jawab? Bintang itu reward. Good Uni. Okay? Reward, betul. Okay, itu satu elemen. Yang kedua, Pak Sukirman kata, discussion ini hanya boleh dilakukan selama 30 minit sahaja. Okay, di mana dalam elemen ini? Challenge mungkin. Betul Aulia, bagus. Okay, so dekat situ kita nampak dalam discussion tu ada gunakan games tak? Board game, digital games ada tak? Dalam discussion itu ada guna tak games? Digital games ke, dia ada guna tak digital games ke, board games ke, PS3 ke, ada guna tak dalam discussion? Tidak ada kan? Okay, tidak ada. Tetapi elemen of games tadi yang iaitu ada reward dan juga challenge tu, iaitu yang dikatakan dengan gamification. Maksudnya proses itu. Bukannya kita menggunakan games itu dalam pengajaran kita, tetapi menggunakan konsep dalam games. Okey? Itu belum lagi. Pak Sukirman kata, okey, dalam discussion tu dia ada bagi satu jalan cerita. Contohnya, dia nak buat games tentang sejarah. Okey? Dalam sejarah, siapa tokoh di sana yang hebat? Contohnya. Boleh bagi tahu siapa tokoh di Solo? Di Solo. Siapa? Okay. Datuk Bandar di Solo. Datuk Bandar di Solo ke siapa? Pangeran Diponegoro. Okey, contohnya lah. Ya. Jadi kena pula ada role playing. Okey, kena ada seorang berlakon yang kena pakai kostum yang macam dia ataupun membuat gaya dia. Okey, itu dah jadi sebagai storyline, naratif. Okey, ya itulah yang dimaksudkan dengan gamification. Okey, dalam gamification. Ya Bilqis, ada soalan ke? Mungkin terbuka kan dia punya mikrofon. Okey. Jadi, di dalam gamification, dia ada 6 elemen yang utama. Iaitu, dia masih mengekalkan konsep challenges, iaitu quest or direction. Okay, challenge untuk kita drive kita punya games, kita punya sesi learning itu tadi. Kita juga ada badges. Okay, pernah masuk kan persatuan, kalau di Malaysia namanya pengakap, kalau English panggilnya scout. Di sana panggil apa? Kalau pengakap ke Pandu Puteri ke? Okay.
Ada kan Pak Sukirman? Scout. Ada. Di sana panggil apa? Di sini ada pramuka. Kalau yang di UMS sendiri itu ada namanya HW, Hizbul Waton. Okey. Kalau perasan setiap level ataupun setiap aktiviti yang dilakukan, bila sampai satu tahap master ke beginner ke, dia akan dapat lencana. Betul? Sama juga dekat dalam kita punya kelas. Kita boleh buat sesiapa yang berjaya mencapai satu tahap atau satu level cabaran tu, dia akan dapat badges. Menunjukkan symbolize status or collection, ya. Lencana menunjukkan siapa dia punya tahap dia high level sikit lah, ya. Yang ketiga, rewards, of course. Dalam game dan juga gamification, dia ada rewards in form of points. Kita ada boleh bagi star, kita boleh bagi coins, kita boleh bagi marks and so on. Juga ada level. Level tu for indicates progression, from one stage to another stage, supaya kita boleh nampak dia punya progress, kemajuan dalam learning itu sendiri. Kita juga ada XP system. XP system means experience. Experience ni penting untuk engagement loops or experience status. Maknanya kalau kita ada satu proses pembelajaran, jika dia sudah mahir, dia sudah mahir, jadi dia akan dapat experience lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang kurang mahir. Dan yang terakhir sekali, scoreboard. Scoreboard ini pun sebenarnya biasa. Kalau dalam kelas kita ada, bila habis saja peperiksaan, kita telah rankingkan. Ada yang dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 based on dia punya markah peperiksaan. Tapi kalau dalam gamification ni, mungkin dari segi skor dia. Berapa banyak collect point yang dia dapat. Berapa banyak stars yang dia dapat. Means yang kesemua elemen of gamification ni kita implementkan dalam kita punya teaching and learning punya activities. Tapi kita tak menggunakan games yang sebenar. Kita menggunakan elemen dia sahaja. So, kenapa pentingnya ataupun apanya bagusnya gamification ni? Pertama, dia of course lah turn fear into fun. Sometimes kita ni akan jadi takut ataupun kita jadi tak seronok bila sesuatu subjek itu terlampau serius, terlampau susah. Contohnya macam programming, susah kan? Tapi bila diimplementkan dalam bentuk gamification, dia akan menjadi sesuatu yang menyeronokkan sebab kita akan berasa tidak rasa sesi pembelajaran itu seperti belajar, tapi lebih kepada sesi bermain. Yang kedua, turn have to into want to. Maksudnya daripada terpaksa kepada kita akan rasa benda itu dengan sukarela. Yang ketiga, give challenge and reason to learn. Of course lah, kita ni bila ada cabaran, kita akan rasa lebih engage. Lebih ada sebab kenapa kita mahu tahu. Curiosity ataupun inquiry kita makin tinggi. Dan yang keempat, inspire and reactivate. Sebab dalam permainan ataupun dalam games, dia ada satu terms yang dinamakan tension. Tension maksudnya bukan stres. Itu stres tu macam kita pun tak nak kan. Tension ni seolah-olah macam kita dah main satu level tapi tak pas. Kita asyik terkandas saja atau fail saja. Tapi kita akan still keep going untuk pass the session, to pass the level. Di situ ada tensionnya lah, maknanya kita rasa hendak mahu teruskan permainan itu. Kalau dilihat di sini, kita dah boleh tengok gamification in e-learning menunjukkan 82% learners are in favor of multiple difficulty levels and explorable content. Means pelajar dia tak nak main ataupun bermain permainan yang hanya ada satu level sahaja. Lepas tu bila dia sudah sampai destination, siap. Tak nak. Dia hendak ada yang progression. Dan yang kedua, 80% mengatakan increase learning productivity if the learning approach is more game-like. So dalam e-learning, contohnya macam sekarang, kalau hanya lecture sahaja, macam sekarang yang saya bagi hanya lecture sahaja, tiada interaktiviti, dia akan menjadi sesuatu yang bosan. So kena ada element of games juga dalam
permainan dalam sesi pengajaran ini. Ya. Okey, seterusnya. The difference between game-based learning, serious game and gamification. Okey, sebelum ini kita dah belajar dua benda iaitu game-based learning and gamification. Okey, saya hendak tanya. Antara game-based learning dengan gamification, mana yang menggunakan game sebagai medium pengajaran dan pembelajaran? Game-based learning ke gamification? Siapa boleh jawab? Iftat, Ifan? Game-based learning. Bagus. Okay. Yang menggunakan games adalah game-based learning. Yang menggunakan element of games adalah gamification. Okay. Clear? Okay. Kalau clear, letak simbol bagus. Reaction dekat bagus. Saya tengok siapa yang dah clear. Okay. Farah, okay, kata clear. Iqbal, bagus. Lukman, okay ke? Okay, good. Okay. Yang ketiga, tadi dah faham tentang dua benda. Yang ketiga iaitu serious game. Okay, serious game, dia adalah level yang lebih tinggi sikit daripada educational games. Sebabnya, serious game ini dia lebih kepada to train. To train, untuk melakukan training. Okay, selalunya serious game ini diimplementkan dalam military, okay, dalam medical punya staff, contohnya macam surgery yang memerlukan kos yang tinggi untuk melakukan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Okay, selalunya orang yang nak training, okay, dalam military, medical staff, flight pun ada juga flight simulation. Okay, jika kalau kita buat yang sebenar, kita buat latihan di tempat yang sebenar, kalau ada berlaku apa-apa, contohnya risiko terhempas ke, okay, kita bawa flight tu terhempas ke, ataupun kita buat surgery tu tidak berjaya, tersilap potong orang punya otak ke, kan. Jadi di situ akan, kalau kita menggunakan yang sebenar akan jadi risikonya tinggi. Okay, kalau kita menggunakan serious game ini, jadi dia tidak memerlukan risikonya rendah lah. Okay, tahap tidaklah membawa mudarat kepada orang lain. Okay, itu yang dimaksudkan dengan serious game. Okay, so tadi kita dah faham dah apa itu gamification dan juga game-based learning. Okay, secara overallnya. Tetapi untuk spesifikasinya, kalau gamification dia lebih kepada game component. Okay, lebih kepada game mechanics punya elemen. Okay, dia ada reward, selalunya kita akan gunakan untuk motivate, okay, motivate kita punya extrinsic dan juga intrinsic punya motivation, maknanya dalaman dan luaran, ya. Seperti adanya badges, awards and achievement, okay, adanya points in terms of experience, XP tadi tu, okay. Dan juga dia adalah fleksibel sebab kita tak hanya menggunakan satu game sahaja, tapi kita boleh gunakan dalam kita punya, maybe dalam discussion, problem solving punya approach, kita boleh gunakan dalam project based learning. So semuanya boleh diimplementkan dalam mana-mana learning approach. Okay. Dan dia juga ada choices. Maksud di sini allow for choices as is not always in a linear learning path. Okay, maknanya dia fleksibel dan dia memberi kebebasan kepada guru dan pelajar untuk menentukan corak pembelajaran mereka. Okey, itu gamification. Kalau game-based learning, kita akan menggunakan satu-satu games tu yang dia ada spesifik objektif. Contohnya kalau games ini untuk mahir menggunakan konsep tambah tolak darab bahagi dalam mathematics, jadi itulah dia punya objektif bagi permainan itu dan proses dan juga learning outcome dalam subjek itu. Okay, dia memang spesifik. Okay, dan dia lebih kepada membuat making games dan juga playing games. Ya, dia juga boleh melibatkan problem solving, tactile or digital games. Maksudnya dia boleh gunakan digital games yang menggunakan online ataupun komputer, ataupun menggunakan card game, tabletop games. Congkak pun boleh. Okay, tapi boleh dimodifikan lah. Okay, untuk pembelajaran. Okay. And then dia ada juga simulation. Okay, kita juga boleh includekan simulation
to allow learners to experience the learning. Ya, itu bezanya gamification dan juga game-based learning. Okay. Kenal permainan ini? Pernah lihat? Apa nama permainan ini? Siapa faham? Siapa nampak? Siapa tahu? Interface permainan ini. Popular ni. Candy Crush. Pak Sukirman je yang pernah main. Sering. Berapa level lah? Sudah sampai tahap berapa level? Level ke berapa? 2000 lebih. Wow. Ingat, dosen pun sendiri banyak masa untuk main games ya. Selain Pak Sukirman, siapa lagi? Ramai di sini. Okey, Satria ke Habib? Meliana. Siapa boleh beat Pak Sukirman 2000 lebih? 2000 ke? 2000 lebih. Okey. Okey, di sini saya nak tunjukkan kita dah belajar element of games tadi ada 6, okey, dan juga element of gamification ada 5 tadi. Jadi kita boleh, kalau sesiapa boleh bagi tahu, okey, contohnya yang ini, pada part ini, switch and match candies for epic explosion. Okey. Tentukan sama adakah dia reward ataupun dia apa? Challenge ke, XP system ke, ataupun apa agak-agaknya. Dia element of apa tu? Kalau switch and match candies for epic explosions. Kita bagi satu contoh lah. Okey, kalau yang satu ini dia adalah challenge. Okey. So dekat sini dia cabar untuk switch and match candies for epic explosion. Okey, itu adalah dari kategori challenge. Di sini ada masa. Kalau masa itu kategorinya apa? Siapa boleh jawab? Okey. Good. Bagus. Challenge juga. Okay. So dari segi masa. Okay. Next. Yang itu dia ada point-point. Dia ada track. Okay. Daripada. Ya. Kuat sikit Ifan. Level ya. Levels. Okay. Levels. Sebab dia ada from one point to another point. Okay. Levels. Okay. Good. Okay. Next. Bar. Dia ada bar. Progress bar. Kat situ. Apa namanya? Kalau ada progress bar. Score. Rewards. Okay. Dia ada score dan juga dia ada progress bar. Okay. Rewards. Okay. Yang ini collect orders. Maksudnya dia ada kena collect something. Apa agak-agaknya? Element of apa? Okay, dia ada collect orders. Badges. Okay. Lencana tadi tu. So kalau apa-apa yang berkaitan dengan collection, itu adalah badges. Okay. Bahagian tepi tu, kita ada ranking. Ataupun kita ada dia punya, siapa yang paling banyak dia punya score. Okay. Scoreboard. Yes. Kat situ, dia menunjukkan XP system. Maksudnya siapa yang paling banyak dia punya experience ataupun level of masters dia tu. Okay. Yang tepi ni, okay, dah hampir betul lah tu tadi. Okay. Yang ini dia menunjukkan dalam setiap siapa yang paling tinggi atau paling jauh dia punya jalan, iaitu namanya scoreboards. Okay. Kalau mengikut daripada dia punya experience adalah XP system. Kalau ranking adalah scoreboards, ya. Okay, and then yang belakang ni, okay, kalau yang bintang-bintang ini, apa dia? Kalau ada dapat bintang, 2 bintang, 1 bintang. Rewards. Rewards, ya. Rewards. Okay, kalau dia bagi dapat point, dapat coin, okay, dapat skor iaitu rewards. Okay, yang ini pun rewards juga. Okay, the best dia bagi tahu kita punya berapa kita punya markah adalah rewards.
And then ada high score. Okay, kat sini nombor 1 apa semua tu adalah scoreboard. Ya, okay. Harap jelas lah. Ya, itu adalah elements of games tadi yang kita implementkan dalam gamification. Okay, selain daripada yang dalam games itu sendiri, sebenarnya sekarang ini pun sudah ada banyak element of gamification dalam kita punya daily life. Okay, contohnya kita pergi kalau di Malaysia, kita selalu collect apa tu kalau di Indonesia saya sudah lupa namanya. Kalau di sini namanya 7-Eleven. Di sana tu apa ya Pak Sukirman? Yang 24 hours punya kedai tu? Sama, 7-Eleven. Cuma 7-Eleven ke? Sekarang di sini ada yang lebih populer itu ada Indomaret, ada Alfamart. Yes, Indomart Indomart. Okay. Dia lebih kurang macam itulah kedai yang sebenarnya yang mana setiap kali kita pergi dan kita capai satu harga dia akan kita bagi kita stickers. Bila sudah kumpul stickersnya akan dapat free gift. Okay, yang itu pun adalah gamification juga. Okay, sesiapa yang suka bersenam, okay, tambah-tambah waktu MCO ini yang masing-masing sudah kembang mukanya macam saya ni pipinya sudah kembang apa semua, perlu fit juga. Okay, ramai yang install fitness punya application. Dekat situ dia dah boleh keep track kita punya progression. Okay, kalau kita memang sampai target, dia akan bagi kita score, dia akan bagi kita badge, kan? Okay, dan itu pun gamification punya elemen juga. Shopee, Shopee lagi best. Okay, dia kalau kita kumpulkan dia punya coin ke apapun, dia akan bagi kita rewards, kan? Okay, kalau sesiapa yang suka business, kalau di sini contohnya Young Living ni, dia ada setiap orang tu dealer dia, agent or stockistnya. Okay, dia ada satu peringkat yang mana kalau dia boleh jual barang sahaja, dia akan dapat badge yang berbentuk distributor. Okay, kalau yang paling banyak collection, dia boleh jual produk itu dengan orang kata sudah jadi dealer ke ataupun stokis, mungkin dia ada peringkat diamond. Macam tu kan biasa kalau dalam bisnes dia ada ranking-rankingnya. Okay, so ini adalah antara contoh-contoh gamification yang sekarang kita tak sedar sebenarnya kita sedang melaluinya. Kita menggunakan element of games itu. Okay, so di sini saya juga hendak secara orang kata keseluruhannya, okay, apa yang kita belajar ini saya ingin tunjukkan dalam satu video. Okay, kalau boleh dilihat di sini. Okay, saya stop sini dulu. Share. Dengar ke? Dengar, Dokter.
Okey, itu adalah antara orang kata di mana implementation game based learning ataupun gamification di UPSI lah, ya. So di sini kalau dulu waktu face to face punya session memang kita ada satu lab, okay, namanya Sky Play Lab lah, untuk di mana di situ ada macam-macam games yang pelajar mahasiswa-mahasiswi yang mengambil bidang reka bentuk dan pembangunan permainan akan belajar di situlah, ya. Dia boleh try macam-macam games. Dia orang punya silibus mudah saja. Main, buat games. Itu saja. Tapi tak semudah yang disangkalah, kena belajar programmingnya. Macam di mahasiswa di sana jugalah. Programmingnya, interface-nya sama juga. Ya. Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk minggu ini. Tetapi seperti biasalah, kita mesti kena ada assessment juga. Okey. Okey. Last kali. Okey, sebelum tu saya nak tunjuklah ya, di mana kan macam saya cerita tadi lah, kalau di waktu face to face dulu, selalunya kelas saya bukan hanya di dalam bilik darjah. Saya akan bawa mereka ke padang, saya akan bawa mereka ke court, okey, ataupun ke bilik-bilik yang berbeza daripada dalam bilik kuliah yang biasa, supaya environment tu dia akan jadi lagi seronok lah, autentik, ya. Macam ini saya pernah bawa ke padang, main permainan tradisional, dah boring kan, asyik-asyik main permainan digital saja. Jadi bawa mereka ni perkenalkan permainan-permainan yang lama-lama dulu, yang waktu kecil-kecil kita dulu, baru mereka seronok lah, ya. Okey. So sebelum ni saya difahamkan, Pak Sukirman kata semua biasa menggunakan Kahoot, betul? Biasa kan Kahoot? Iya. Okey. Hari ini saya nak memperkenalkan satu lagi. Dia lebih kurang macam Kahoot, tapi pada saya ia lebih banyak interaction dia punya interface dia, sebab dia ada bahagian report, dia ada bahagian yang kita boleh keep track record kita punya student. Saya akan tunjukkan dia punya interface kejap. Okey, di sini. Okey, kalau masing-masing boleh lihat di sini, okey, ini adalah interface untuk quizzes, ya, namanya quizzes. Okey, quizzes ini dia, kalau tengok di hadapan ni, bila kita log in apa semua nanti, dia ada bahagian explore, my library, ada report, ada classes, setting and sebagainya. Okey, dekat sini dia pun ada beberapa contoh games yang sudah sedia ada yang kita boleh gunakan untuk kita punya student lah. Dan kita juga boleh create juga games kita sendiri, sama ada berbentuk quiz ataupun lesson. Okey, nanti boleh explore lah di sini. Okey. Ini apa tu kuatnya? Pak Sukirman punya rumah ke? Okey. Dan di sini ini ada dalam my library saya ada beberapa contoh games yang saya sudah buat bersama-sama dengan student-student saya. Okey, kita boleh tengok report kat sini. Okay, contohnya saya nak ambil permainan ini. Okey. Ini. Okey. Saya minta yang lain-lain untuk keluarkan phone ataupun boleh juga bermain menggunakan PC. Cuba masuk ke joinmyquiz.com. Okey. And then enter join code itu 225114. Okay. Okay. Joinmyquiz.com and then enter join 225114. Okay. Alright. Satu orang dah masuk. Aisyah, bagus. Ipandi. Latia ada.
Okay, Big Boss. Siapa itu Big Boss? Okay, Alifian, Bex. Ada 7. Kita tunggu semua masuk dulu. Jem, Bima. Masing-masing ada dia punya karakter dia sendiri. Okay? Yang ini. Di tepi tu. Senja, Ricky, Ranu, Main. Okay, kita tunggu lagi sikit. Sini ramai ni. Berapa orang hari ni Pak Sukirman yang join sesi kita hari ni? 60. Ya, berarti kurang lebihnya 55-an. Ya, ada dekat dalam live ini? Ya. Yang sekarang? Ya. Total 60, tapi kan harus dikurangi saya, dokter, sama ini admin. Jadi kurang lebih 50-an. 55-an. Dosen-dosennya ada join sekali? Dosennya tak ada. Ini mungkin sedang kuliah juga, dokter. Betul. Tak apa. Okey, kita ada 32. Kita bagi lagi masa 1 minit. Ada 30 saat untuk yang lain untuk join. Nanti Pak Sukirman ambil nama mereka ni untuk bagi bonus mark. Okey, sebab nanti bila habis saja permainan ini, dia ada disetelkan report. Okey, dari situ kita boleh lihat siapa yang jawab soalan dengan betul, berapa banyak dia boleh jawab betul. Sama juga macam Kahoot. Okey? Jadi mudahlah di situ. Kodenya tadi, dokter. Ya, apa dia? Boleh lihat kodenya di atas. lagi. Ni, yang ini kah? Oh iya, dokter. Okey. 225114. Enku si cantik. Ni macam mana ni Pak Sukirman nak bagi markah ni, tak tahu siapa yang si cantik ini. Ramai ni, dokter. Okey, tak apa. Sekejap. Kita sampai 45 kita jalan. 5 orang lagi kita jemput. Saya kira dalam kiraan 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tak ada. So kita mulai. Ready semua? Okey, good. Ready. Kita mula. Masing-masing lihat pada phone masing-masing. Okey. Wow, laju tu. Lagi 2 orang tak jawab ni. Ranu dan Ko. Question ke? Ini satu question saja.
boleh pergi pada next question, tapi saya tak pasti kenapa tak boleh pergi next question. Okay, tapi tak apalah, itu antara contoh macam mana nak guna quizzes. Okay, so dekat sini kita boleh lihat dia ada ranking, dia ada orang kata questionnya, ya. Satu kalau jawab questionnya hanya ada jawab yang betulnya satu. Okay, so kita boleh email pada parents kita, kita boleh review kita punya question, ya. Kalau kita mau buat yang lainnya lah. Okay, baiklah. So saya stop di sini. Alright. Jadi, okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay, jika ada soalan saya buka. Semuanya clear? Clear. Clear. Clear, Okay. dokter. Kalau clear, alhamdulillah. Okay, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Stay safe semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Tidak dengar orang panggil cikgu.